Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-puan sekalian, nak kongsi dengan tuan-puan, saya nak kongsi 5 doa yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya hidup kita jadi berkat, jadi tenang, jadi bahagia. Bila amal dan doa ni menyebabkan Allah SWT menyayangi kita, Allah cinta kita. Yang pertama, doa keluar rumah. Keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Tirmizi. Dikatakan siapa baca doa ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Jadi siapa yang jaga kita, Allah yang jaga. Dalam hadis yang lain mengenai doa ni juga, hadis riwayat Abu Daud, dikata siapa baca doa ni, Allah kata aku jaga kamu, aku cukupkan rezeki buat kamu, aku jauhkan syaitan untuk kamu, aku jauhkan syaitan. Maka bila ada syaitan nak goda dia, syaitan yang pertama dah beritahu pada syaitan yang kedua. Nah, di surah Abu Daud, yang tadi Tirmizi ni Abu Daud, dia kata siapa yang kamu nak goda orang yang telah dipelihara dan dijaga oleh Allah, kamu nak goda orang ni, jadi anak-anak kita keluar rumah, kita ajar doa ni dalam kereta, masa dalam perjalanan, kongsi doa ni. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa baca doa ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Allah sendiri kata bila satu orang baca je. Jadi Islam ni ajar supaya kita sentiasa bergantung dan bertawakal pada Allah SWT. Daripada mula kita keluar rumah, kita baca doa, Ya Allah, saya serahkan segala dengan nama Engkau, dengan nama Allah saya serahkan segala urusan, tiada daya upaya melainkan daya dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang pertama. Jadi ajar keluarga Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, tadi hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dan Abu Daud ditambah, syaitan nak goda orang tu, akan datang satu syaitan yang lain, dia kata apa? Orang ni telah dijaga oleh Allah, mustahil kamu dapat goda dia. Jadi bila kita ajar anak-anak kita doa ni, Allah akan jaga dia. Kalau suami kita baca doa ni, suami kita Allah yang jaga. Isteri kita baca doa ni, Allah jaga isteri kita. Kalau mak ayah kita baca doa ni, Allah jaga mak ayah kita. Kalau kita risau adik-beradik kita, mereka baca doa ni, Allah jaga mereka. Tuan-puan sekalian, tiada jagaan yang lebih hebat, lebih berkuasa melainkan jagaan Allah SWT. Jagaan manusia ni, macam mana kita jaga pun, bila Allah kehendaki yang lain pasti akan terjadi. Tapi bila Allah dah jaga kita, apa lagi kita nak risau? Allah jaga kita. Tuan-puan nak risau apa lagi? Sebab seluruh dunia ni Allah yang mempunyai, Allah yang memiliki. Jadi Allah yang jaga kita. Allahu Akbar. Allah yang jaga kita. Tak ada siapa boleh apa-apakan kita. Seluruh dunia tak boleh apa-apakan. Orang kata kuasa hitam ke, sihir ke, nasi kangkang kan, semua tu tak ada kuasa. Yang berkuasa cuma siapa? Yang berkuasa cuma Allah. Yang berkuasa cuma Allah SWT. Malam ni saya baca satu hadis, hadis yang sahih dan muntakab hadis bab iman. Saya baca pada anak-anak bahawa bila Allah SWT menghendakikan kebaikan untuk seseorang, Allah SWT beri mereka musibah. Allah sayang, standard Allah, bila Allah sayang seseorang hamba, Allah beri dia ujian. Bila dia sabar dengan ujian tu, lebih kurang maksud hadis, bila dia sabar dengan ujian tu, Allah sayang dia. Tapi bila dia marah, dia merungut, dia sakit hati dengan ujian Allah beri pada dia, maka Allah murka pada dia. Jadi kita melalui hidup ini, kita tahu kita sedang diuji oleh Allah. Oleh Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Jadi Allah yang jaga kita. Jadi keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Allah jaga kita, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin kita. Kita perlu pimpinan Allah dalam hidup ini supaya kita tak salah langkah. Kita perlu pertolongan Allah.
Dalam hidup kita perlu pertolongan Allah. Doa yang pertama tu saya ada masukkan dalam buku ni, sebagian doa yang saya kongsikan. Ada tuan-puan dah beli buku tu. Kemudian kedua, Nabi SAW ajar dalam hadis riwayat Tirmizi. Ni doa bila kita nak pergi kerja. Kita ada seorang Abu Wa'il ceritakan, ada seorang hamba yang jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Daud. Dia kata, wahai Ali, aku susah ni, orang tu, aku nak bebas daripada jadi hamba. Aku bebas daripada nak jadi hamba, tapi dia minta duit terlalu banyak dan mustahil aku boleh bebas. Di mata kita, masalah yang paling besar mustahil. Masalah yang paling berat macam gunung, macam dunia nak hempap, macam mustahil kan? Tapi kuasa Allah, dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh buat. Jadi bila kita ditimpa musibah, jangan fikir untuk keluar daripada musibah. Saya dengar pada seorang alim, bila kita ditimpa musibah, jangan fikir untuk keluar daripada musibah tu, tapi fikir menuju pada Allah SWT. Macam anak kecil, dia menangis. Bila dia nak susu, dia nangis. Dia nak apa, dia nangis. Anak tu semakin besar pun dia nangis. Nak mainan, dia nangis. Dia nak apa-apa, dia nangis. Dia nangis pada siapa? Dia nangis pada mak dia. Dia nangis pada siapa? Dia nangis pada ayah dia. Dia tak nangis merata-rata tepi jalan. Dia menangis pada mak ayah dia. Nampak mainan, dia jalan lari seorang-seorang kat pasar malam, kita kejar dia. Nampak mainan, dia pusing kiri kanan, dia cari mak ayah dia. Dia cari mak ayah dia. Di jalan dia takut sikit, dia pusing kiri kanan, dia cari siapa? Dia cari mak ayah. Kalau dia nak sesuatu pada mak ayah, dia nangis kuat-kuat. Dia nangis kuat-kuat. Dia nangis sesuatu nak pada mak ayah, dia nangis kuat-kuat. Tak berhenti dia nangis. Nangis sungguh-sungguh, dia minta tolong mak ayah. Jadi kalau kita susah, kita minta pada Allah. Kita nangis pada Allah. Jangan fikirkan masalah tu, dekat diri pada Allah. Macam Nabi Yunus AS dalam perut ikan, dia tak fikir macam nak keluar daripada perut ikan, dan dia pun tak salahkan kaum dia. Kaum dia degil, dia tak salahkan kaum dia. Tapi dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang zalim. Aku orang yang berdosa. Aku orang yang berdosa. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita ditimpa masalah, bersama mana pun hutang tu, masalah tu, ujian tu, pengkhianatan tu, makian orang tu, apa pun yang jadi, macam mustahil kan? Tapi di sisi Allah semuanya kecil. Sebab tu orang beriman, bersama mana pun masalah, dia balik pada Allah. Macam anak kecil nangis minta pada mak ayah. Anak kecil kita boleh belajar pada dia. Dia tak nangis pergi pegang kaki orang kedai, dia takut orang kedai jual mainan. Tapi dia nangis kat kaki mak, kat kaki ayah dia. Kita bila susah, kita kena nangis pada Allah. Jangan fikir selesaikan masalah, fikir dekatkan diri pada Allah. Bertenang dulu sekejap. Jangan cari jalan, mesti tak jumpa. Sebab hati kita tengah gelap, diliputi dosa kita sendiri, kezaliman kita. Kita punya dosa juga menyumbanglah apa yang terjadi. Pasti ada, tak banyak, sikit mesti daripada kesilapan kita juga. Jadi jangan fikir selesaikan masalah. Kembali kepada empunya dan pentadbir sekalian alam. Sekalian alam menguasai. Jadi dia jumpa Sayyidina Ali, kata Abu Wa'il, hamba tadi jumpa Sayyidina Ali, riwayat Tirmizi. Dia jumpa Sayyidina Ali, hadis riwayat Tirmizi. Dia jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Ali, aku tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah aku ni. Banyak duit ni, bukan sikit, mustahil. Sayyidina Ali pun tahu dia tak boleh selesaikan. Dibawa orang ni pada Allah. Kita kalau orang jumpa kita ada masalah, kita jangan niat untuk selesaikan masalah dia. Kita niat nak tolong dia kerana Allah. Tapi kita tak boleh selesaikan masalah orang tanpa bantuan Allah. Jadi kita nak tolong orang, nak nasihat orang, kita kena minta tolong dengan Allah dulu. Minta tolong dengan Allah SWT. Yang punya masalah, yang dengar masalah, tak boleh selesaikan masalah. Masalah diri kita sendiri pun banyak. Saya sendiri pun banyak masalah. Jadi kita minta pada Allah untuk selesaikan masalah orang tu. Ya Allah, ni saudara saya, dia ditimpa musibah. Ya Allah, selesaikan masalah dia, bantu dia. Bila Allah kendaki yang paling berat tadi, sekelip mata kita akan keluar. Tapi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali ajar doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, kurniakan kami. Allahumma akfini, ataupun Allahumma akfini, ya Allah, kurniakan kami atau cukupkan kami bihalalika an haramik, dengan rezeki yang halal, dan jauhkan kami daripada jalan yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku. Wa aghnini bifadlika amman siwak, kayakan aku dengan kurniaanmu, dengan rezekimu
supaya aku tidak minta dan tidak berhajat kepada sesuatu selain daripada kamu. Supaya aku tidak minta dan tidak berhajat selain daripada kamu. Sifat orang Islam, dia tidak minta dan tidak berharap kepada selain daripada Allah. Lidah kita jangan minta selain daripada Allah. Minta kepada orang membuat nilai kita jadi rendah di mata manusia, dan paling bahaya sekali di pandangan Allah SWT. Tak boleh minta-minta. Jangan belajar minta-minta. Ada masalah, kita minta pada Allah SWT. Jadi baca Allahumma akfini. Sinali kata, patut tak aku ajar kamu ni? Aku nak kongsi kamu satu rahsia, dan kata lain, patut tak aku kongsi dengan kamu doa yang Rasulullah SAW ajar, walaupun dosa kamu begitu besar seperti segunung yang paling besar dekat Yaman pun, gunung yang sangat besar di Yaman, macam tu punya banyak hutang, masalah kamu begitu besar, beban kalau jatuh atas kepala habis matilah, begitu berat beban hutang kamu, kamu baca doa ni, Allah akan selesaikan banyak mana pun hutang kamu, kata Sayyidina Ali. Baca doa Allahumma akfini bihalalika an haramik. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini, ya Allah kurniakan aku atau cukupkan aku bihalalika an haramik, dengan rezeki yang halal, dan jauhkan aku daripada rezeki yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika amman siwak, kayakan aku dengan kurniaanmu sehingga aku tidak mengharapkan atau berharap minta selain daripadamu. Jadi itu doa kita baca. Yang ketiga, doa kita amalkan daripada hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW pergi masjid. Pergi sampai masjid, Nabi SAW nampak Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bila nampak Abu Umamah, dia ada masalah. Nabi SAW terus tanya dia. Ni sifat kita orang Islam. Tengok balik rumah, tengok isteri ada masalah, terus tanya. Terus bantu selesaikan. Nampak anak-anak sedih, tanya apa masalah. Jangan marah, kenapa masam-masam ni, kenapa sedih-sedih. Kita terus marah. Nabi SAW tanya, Nabi tak marah Abu Umamah, muka sedih, masam. Dia tanya Abu Umamah, dalam kata lain, apa aku boleh bantu kamu, tolong kamu? Aku tak. Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu sendiri pun bila ada masalah, dia datang ke masjid. Dulu masjid ni hidup 24 jam. Rahmat Allah datang. Orang-orang ada masalah pergi masjid, masalah mereka selesai. Jadi dia ajar, dia kata, Rasulullah, saya ada hutang yang banyak dan saya sangat risau. Risaulah kan, banyak masalah, hutang, duit tak cukup, masalah. Maka Nabi SAW kata, nak tak aku kongsi kamu satu doa yang Nabi tak putuskan, tak putuskan harapan orang kepada Allah. Nabi SAW tak putuskan harapan orang kepada Allah. Bawa mereka kepada Allah. Bawa mereka kepada Allah SWT. Yakin kita tak boleh selesaikan masalah orang, yang selesai masalah kita dan masalah orang lain ialah Allah SWT. Dibaca doa Allahumma inni. Nabi kata baca doa ni pagi dan petang. Nabi kata baca pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allahumma inni, hadis riwayat Abu Daud. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Saya tengah tengok dia punya makna dia ni. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari perasaan keluh kesah dan duka cita, sedih dan duka cita. Daripada keluh kesah, kerisauan, bimbang yang tak sudah kan, dan rasa sedih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Allah benci orang yang Allah suka orang yang kuat, dan Allah suka orang yang rajin. Jadi minta jauh pada sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh, ketakutan dan bakhil. Ya Allah, buang aku rasa takut dan kedekut. Dan wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, aku berlindung denganmu daripada tekanan hutang dan kekerasan manusia. Dalam ini juga boleh kekerasan lelaki, kekerasan wanita, kekerasan manusia, dan kekerasan lelaki, kekerasan suami, kekerasan mana-mana manusia. Nabi SAW kata ajar doa ni, hadis Abu Daud. Kata Abu Umamah, aku amalkan doa ni. Saya ada tulis dalam buku doa saya. Aku amalkan doa ni. Lepas aku amalkan, kata Abu Umamah, aku baca setiap pagi dan petang. Allah hilangkan segala kerisauan, sedih hati aku, dan Allah SWT
selesaikan semua masalah hutang aku. Allah selesaikan semua masalah hutang aku. Baca pagi dan petang. Itu 3. Dan seterusnya, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW ajar ada seorang sahabat ada masalah hutang. Nabi jangan masuk rumah, beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali dan selawat. Sahabat tu buat, masalah hutang dia selesai. Beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali dan selawat. Beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat je, beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, dia baca selawat atas Nabi SAW, Allah SWT selesaikan semua masalah hutang dia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kongsi dengan tuan-tuan 4 ni, amalkanlah doa ni, kongsi dengan keluarga. Sangat bahagia bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Jadi baca doa-doa ni, Allah SWT akan jaga kita. Allah cukupkan rezeki. Allah pelihara kita. Allah SWT akan pelihara kita. Pelihara hidup kita, dunia akhirat. Jadi masuk rumah, amalkan doa tu. Jadi tuan-tuan, saya ada kongsikan dalam buku doa ni, dalam set buku yang saya jual tu. Ada promosi juga. Tuan-tuan boleh WhatsApp kalau nak buku tu. Bukan saya nak jual, tapi saya jual jugalah. 013-2984-984. 013-2984-984. Tuan-tuan boleh cari juga kat mana-mana. Dan saya saja tulis dalam ni, mudah lah. Letak dalam beg kat mana-mana nak amalkan. Boleh WhatsApp 013-2984-984. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ajar keluarga kita keyakinan kepada Allah. Doa ni boleh merubah takdir. Doa ni boleh merubah takdir. Bila Allah SWT nak bantu, nak jaga kita, satu dunia tak boleh apa-apakan kita. Dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saya minta pada Allah, minta pertolongan Allah. Saya baca tadi hadis riwayat Tirmizi, ada bab iman, keyakinan, bab qada dan qadar. Bila baca itu rasa sebab. Tuan-tuan tahu sebab apa rasa sebab? Sebab kita baca yang saya satu part yang saya selalu sebut, bila jumpa hadis ini saya rasa bahagia. Dia kata bila Allah sayang seseorang hamba, Allah SWT beri mereka ujian. Bila Allah sayang, Allah beri ujian. Dan bila mereka ditimpa ujian tu, mereka redha, mereka terima, Allah sayang mereka. Tapi bila mereka dapat ujian, mereka marah-marah, mereka jadi tak tentu hala. Dan sebenarnya dia kata Allah murka dengan mereka. Jadi setiap yang berlaku dalam hidup kita ini ialah satu ujian daripada Allah. Bersama pun dalam hidup kita sedang diuji oleh Allah, sedang diuji. Saya selalu ulang beritahu di saya dan tuan-puan, kita sedang diuji oleh Allah. Jadi bila kita diuji, kita kena bawa diri kita semakin hampir pada Allah, tu tanda kita lulus ujian tu. Orang hina kita, dia pun sedang diuji, dia akan tanggung penghinaan dia pada orang. Dan Allah selayak membalas, tapi kita juga sedang diuji. Diuji sama ada kita nak marah, kita lawan, kita menjerit-jerit, atau kita yang terpaling mulia macam Nabi, maafkan dan doakan orang tu. Maafkan setiap malam dan doakan dia. Maafkan dan doakan. Rasa sayang pada semua orang. Jadi tuan-tuan sekalian, kita juga sedang diuji. Jadi setiap kali kita ditimpa musibah, Al-An'am 4 ni saya kongsi lagi, pernah saya beritahu sebelum ni. Bila Nabi Yunus alaihi salam, kaum dia, Allah perintah suruh jaga kaum dia lepas buat dakwah. Allah bagi tempoh lebih kurang dekat 40 hari supaya dia tunggu kaum dia. Tapi takdir Allah SWT, sebelum 40 hari dia cabut lari. Tengok langit dah gelap, dia tinggalkan kaum dia. Nabi Yunus AS, dia undi-undi kena masuk dalam perut ikan. Bila masuk dalam perut ikan, dia terus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia kata, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang menzalimi diri aku sendiri. Dia tak salahkan orang, satu. Kedua, dia tak fikir macam nak keluar daripada musibah. Dia tahu dia tak akan mampu boleh keluar daripada ikan. Cuba kita kena makan dengan jerung, seram juga kan. Makan jerung, kena naik kapal kena makan jerung, jatuh kapal terbang ke, jatuh dalam laut hidup, tapi kena makan jerung. Macam mana rasa? Boleh keluar, boleh selamat. Kita akan selamat jika Allah kendaki. Maka Yunus AS dalam perut ikan, dia tak fikir nak keluar. Dia tak fikir cari hidung kat mana, cari telinga ikan kat mana, cari ikut-ikut boleh keluar ikut mana-mana lubang-lubang ikan jerung. Tak. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan baca ni sampai kita rasa kita berusaha, akhirnya Allah keluarkan daripada musibah.
Tak tahulah dia keluar macam mana. Ni Ustaz orang alim kata dia bersin ke, dia keluar ikut hidung ke, ikut telinga, tak tahu. Tapi dia baca doa ni. Pernah juga Nabi Adam AS bila dia dikeluarkan daripada syurga, dia baca doa ni sambil nangis. Kita dengar tangisan Adam AS begitu lama. Dia kata apa? Dia tak salahkan syaitan. Dia kata syaitan punya kerja lah, kau orang syaitan ni memang syaitan lah. Dia tak cakap macam tu. Atau dia tak salahkan isteri dia, ni hawanya pasal lah, aku dah cakap dah jangan ni. Tak. Dia campak daripada syurga. Apa doa Nabi Adam AS? Penuh penghinaan, penuh kesusahan. Daripada syurga dicampak dalam dunia. Allahu Akbar. Syurga ni tak dapat dibayangkan oleh fikiran. Tak pernah dia boleh disebut atau terfikir paling tinggi nikmat. Syurga itu lebih nikmat lagi. Dicampak dalam dunia yang kotor, penuh banyak masalah, ujian, najis, tempat yang kotor. Tapi Nabi Adam AS kata apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia kata, ya Allah, kami yang zalim. Kami yang zalim. Ya Allah, ampun dosa kami. Dalam satu hadis Nabi SAW, saya baca kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis, dia tengah masa nak naik kenderaan. Hamba dia tengok Sayyidina Ali ni naik kenderaan, dia baca bismillah, kemudian dia baca alhamdulillah. Naik kenderaan macam tu sunnah dia. Naik kaki kanan, baca bismillah, Sayyidina Ali baca. Kemudian bila dia duduk, dia baca alhamdulillah. Kemudian Sayyidina Ali baca subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masa dia baca doa ni, apa maksudnya? Ya Allah, Maha suci Engkau yang sebelum ni kami tak ada daya upaya, tak mampu nak kendalikan kenderaan ni. Hari ni kami dapat kendalikan kenderaan ni pun dengan pertolongan Kau. Engkau yang ajar kami nak bawa kenderaan ni. Dengan izin Kau kami dapat bawa kenderaan ni. Kenderaan ni pun Kau yang bagi. Jadi doa naik kenderaan, bukan naik kenderaan rasa sombong, rasa ni kereta saya baru, cantik. Jalan pun tengok orang kereta tak cantik, panas macam. Tengok motor orang, pandang hina pada orang lain, pandang rendah pada orang lain. Ataupun tengok kereta, naik kereta, tengok kereta orang, ya Allah lawanya kereta orang tu, dan kita sibuk je. Tak, Allah suruh belajar bersyukur. Maha suci Engkau, dulu naik kenderaan pun tak boleh, dan Allah izin. Ada orang tak ada kenderaan, tak boleh sampai hujung-hujung dunia. Sampai Amerika buat dakwah, sampai Rusia buat dakwah, sampai China buat dakwah. Yang penting kita gunakan untuk kebaikan. Kemudian masa dia lepas baca bismillah, alhamdulillah, dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia baca alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masa dia baca tu, kemudian dia baca doa. Sayyidina Ali baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka inni zalamtu nafsi, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku orang yang menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, ya Allah ampun dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tak ada siapa boleh maafkan aku, tak ada siapa boleh ampunkan aku, tak ada siapa boleh maaf ampunkan aku melainkan Kau. Sayyidina Ali baca subhanaka inni. Naik kenderaan pun dengan syukur, dengan keinsafan, bukan dengan sombong, bukan dengan riak, bukan dengan iri hati pada orang lain, jeling kita orang lain. Tak. Naik kenderaan dengan syukur. Subhanaka inni zalamtu nafsi. Sayyidina Ali baca faghfirli. Ya Allah, aku termasuk orang menzalimi diri aku. Faghfirli, ya Allah ampun dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tak ada siapa boleh ampunkan dosaku melainkan Kau. Tiba-tiba Sayyidina Ali dalam kata lain dia tersenyum, macam ketawa, bukan ketawa begitulah, tak bunyi, tapi nampak gigi macam Rasulullah SAW. Dia senyum lebar. Tapi masa dia senyum, hamba dia tanya, kenapa ketawa ni, kenapa senyum ni? Dia kata, pernah aku naik dengan Nabi SAW, Nabi SAW juga senyum. Sebab Nabi SAW bersabda, ketika seorang kata, Allah jawab masa tu, hamba aku tahu tak ada siapa boleh ampunkan dia melainkan aku. Bila kita kata fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Ya Allah, tak ada siapa boleh maafkan saya melainkan kau. Satu dunia tak boleh maafkan saya. Kemaafan kau yang saya nak, keredaan kau yang saya nak. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masa tu Allah kata, Nabi SAW tersenyum sebab bila seorang hamba sebutkan ni, Allah kata, hamba aku tahu bahawa tak ada siapa boleh maafkan dia melainkan aku. Allah cinta bila kita minta ampun. Baikkan Allah, kita buat salah siang malam, buat dosa, cakap bukan-bukan, mulut banyak kata orang, mulut kata mengumpat, fitnah, mulut banyak kadang-kadang sinis, buat mulut. Mulut kita menyakitkan hati orang, bibir kita menyakitkan hati orang, kita muncung, kita tarik muka, wajah kita menyakitkan hati orang. Kadang-kadang ahli keluarga kita sendiri, isteri kita yang kita sayangi, sakitkan dia. Anak kita, mak ayah yang kita sayangi, kita masam muka. Keluarga kita, kita menyedihkan orang. Orang tak tidur 3-4 hari sebab muka kita yang jahat ni, wajah kita yang tak baik, lidah kita yang kasar, mulut kita yang keras kasar pada anak-anak. Anak-anak pula larikan diri, tak nak pandang muka kita. Hari-hari, setiap hari kurang-kurang 17 kali anak-anak merajuk. Jadi bila seorang hamba kata, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hamba aku tahu bahawa tak ada siapa boleh maafkan dia, ampunkan dia melainkan aku. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak kongsi dengan tuan-puan, bila seorang hamba mengaku kesilapan dia dan dia sedar yang ampunkan tu Allah, masa tu Nabi SAW tersenyum, baiknya Allah, ya Allah, baiknya kami buat salah, kami minta ampun sekali, tapi Allah kata, hamba aku tahu tak ada siapa boleh ampunkan dia melainkan aku. Sayyidina Ali kata, sebab tu aku tersenyum, aku teringat Rasulullah SAW juga tersenyum masa baca ayat ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sentiasa balik pada Allah, dekat pada Allah. Kalau ada masalah rezeki, masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah hidup, kita sentiasa ingat semua tu kerana Allah sayang, kerana Allah sayang kita. Dan bila berlaku, kita jangan fikir nak keluar selesaikan masalah, tapi kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik pada Allah, kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan don't suruh saya tidur dah ni pun Allah yang buatkan. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Jadi yang bagi hilang ngantuk pun Allah, yang bagi dapat bangun tahajud pun Allah SWT. Jadi buat dakwah ni tak apa sampai malam-malam, sampai bila boleh buat dakwah. Dia yang tak boleh malam-malam, kalau kita kata orang, kita marah pada orang lain, kita sakitkan hati keluarga kita, tu yang tak boleh. Jadi tuan-puan sekalian, tuan boleh dapatkan ada set buku ni, ada tuan-puan boleh WhatsApp 013-2984-984. Dan tuan-puan sekalian, insya-Allah saya pun ada program ni, ada motivasi untuk korporat, pejabat, team building, kekeluargaan, dan juga untuk anak-anak saya ada buat motivasi pelajar A100, supaya Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Sekolah-sekolah MRSM banyaklah saya pergi, sekolah sains, sekolah-sekolah biasa pun ada. Tuan-puan kalau nak jemput untuk ceramah, untuk program training motivasi 2017 ni, saya ada buat program 3 hari 2 malam, team building. Ada syarikat buat team building, dia bawa keluarga sekali. Tu lagi kelas lah. Tourism Malaysia, dia jemput keluarga. Pernah bawa isteri, anak. Ada keluarga sunnah untuk peringkat, untuk pejabat. Ada juga kerja sebagai ibadah, stress management. Bila kita bawa pada Allah, bersama mana pun masalah tu, Allah akan selesaikan. Komunikasi, ada bawa ni komunikasi. Dia nak ajar belajar komunikasi, saya cadang program 3 hari kat kampung asli, dakwah orang asli. Baru 3 hari semua dah nangis. Tahu sebab apa? Sebab kat sana tak ada line telefon. Semua nangis. Tak payah pakai slide pun. Biasa saya pakai slide, komputer, laptop canggih macam alat, tapi kat sana semua tak boleh pakai. Takdir Allah tak boleh pakai. Tapi 3 hari, lepas 3 hari semua nangis. Semua rasa sayang keluarga. Mic pun tak ada. Sebab bila kita putuskan perhubungan kita dengan makhluk ni, kita dekat pada Allah, hati kita jadi lembut, hati jadi tenang. Kita tak tenang, jadi resah sebab hati kita ni banyak bergantung pada makhluk. Bangun-bangun tidur nak tengok berita. Bangun-bangun nak tanya apa benda, masalah orang, gosip dalam dunia ini. Kita hari dicemari dengan yang tak pasti, yang belum tentu betul. Tapi kita kurang dekat pada Allah. Lepas tu bangun tidur terus tanda tangan minta ampun pada Allah. Jadi tuan-puan sekalian, itu 5 beberapa doa. Yang pertama, keluar rumah,
Jadi kalau tuan nak jemput ceramah tadi, boleh WhatsApp 01, boleh call ke WhatsApp 013 255 6423 untuk jemput saya ceramah. 013 255 6423. Team building / management program anak-anak tahun 2017 ni masih banyak kosong. Boleh WhatsApp 013 255 6423. Dan program keluarga sunnah insyaAllah bulan Mac, awal Mac tu saya dah letak tarikh dia, dan boleh tengok keluargasunnah.com. Ada saya jemput penceramah yang lain lah. Ada beberapa nama yang saya pernah jemput sebelum ni. Dan program cuti sekolah bulan 3 pun ada nanti. Tuan boleh daftar dekat transformjiwa.com. Dan begitulah. Dan tuan-tuan sekalian, untuk buku tadi boleh WhatsApp doa-doa tadi 013 2984 984. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita. Yang pertama, baca doa. Saya ulang sikit balik sini. Pertama baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, saya serahkan segala urusan. Tiada daya upaya melainkan kuasa dan kudrat Allah. Siapa jaga kita, Allah jaga. Sampai syaitan dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah jaga kita. Allah kata, aku jaga hamba aku cukupkan rezeki dia. Anak-anak pun kita ajar doa ni, Allah jaga dia. Allah cukupkan rezeki. Kita tak ada jaga anak kita masa tu, Allah jaga. Ada hadis Abu Daud, syaitan kata pada syaitan yang lain, dia kata, tinggalkan dia sebab dia telah dijaga oleh Allah. Jangan, macam mana kau boleh goda orang yang telah dijaga oleh Allah. Jadi orang Islam pada mula keluar rumah dah baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, saya baca Allahumma akfini, kata Sayyidina Ali daripada Abu Wa'il, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya baca doa ni, ya Allah, kurniakan aku daripada rezeki yang halal dan jauhkan aku tak nak rezeki yang haram, walaupun RM1, walaupun sesuap makanan. Bihalalika an haramik wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan kurniaan kau, rezeki kau, amman siwak, sehingga aku tak minta berharap kepada selain daripada engkau. Hadis riwayat Tirmizi, kata Sayyidina Ali, walaupun hutang dia sebesar gunung di Yaman, Allah selesaikan semua masalah hutang dia. Yang ketiga, baca doa Nabi SAW. Dan hadis Abu Daud, masuk masjid, nampak Abu Umamah kat masjid. Orang dulu ada masalah, datang kat masjid. Dan orang Islam dulu saya sedekat pada Allah. Dibaca doa apa? Dibaca doa. Nabi SAW kata, nak tak aku ajar kamu satu doa, Allah akan selesaikan hutangku. Abu Umamah kata, aku baca pagi dan petang macam Nabi SAW ajar, Allah selesaikan hutang aku. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalbati daini wa qahri rijal. Yang last di belakang tu, ya Allah, jauhkan aku daripada hutang, selesaikan hutang aku, dan daripada cengkaman, daripada kejahatan manusia. Dia kata, dan daripada juga kejahatan suami, lelaki, orang-orang yang nak anai, wanita boleh amalkan juga, lelaki pun boleh. Abu Umamah radhiyallahu anhu amalkan, dia kata, Allah selesaikan semua hutang dan Allah lapangkan hati aku, dada aku. Jadi seluruh dunia ni Allah yang punya. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi masalah, macam anak saya beritahu, anak kecil, bila masalah dia nangis, dia jumpa dengan mak ayah dia. Gimana-mana pun tengah takut, dia cari mak ayah dia. Nak beli mainan, cari mak ayah dia. Nak beli basikal, nak beli handphone, cari mak ayah, nangis. Tuan-tuan sekalian, kita ada masalah, kita tuju pada Allah. Kita nangis pada Allah. Belajar dengan anak kecil tadi. Dia tahu siapa yang boleh beri dia. Jadi siapa yang boleh beri kita apa yang kita nak? Tak ada siapa boleh beri melainkan Allah. Dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Tak akan berlaku apa-apa dalam hidup kita melainkan apa yang Allah takdirkan. Dan yang boleh ubah takdir ni pun hanya Allah SWT. Dan Allah beri jalan melalui doa-doa. Jadi baca doa ni pagi petang. Kemudian tadi saya dah tersebut juga, doa Nabi Yunus masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Sahabat Nabi SAW amalkan, Allah SWT selesaikan semua hutang ni. Beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat Nabi SAW, Allah selesaikan hutang. Jadi masuk rumah beri salam. Itu tanda supaya rezeki berkat. Peluk anak-anak, keluarga. Lepas beri salam, doakan rahmat, pergi peluk keluarga, peluk anak-anak. Itu sebab rahmat mencurah-curah dalam hidup kita. Masuk rumah macam tu cara dia. Baru rezeki datang. Ni balik kerja penat-penat, masuk rumah mengamuk, masuk rumah marah, masuk rumah menjerit, masuk rumah halau semua keluarga pegang handphone je. Macam mana hidup kita boleh jadi baik? Sebab yang baikkan hidup kita bukan pandainya kita, rajinnya kita. Allah perintah kita rajin, kita pandai. Allah benci orang malas, tak berusaha. Tapi Allah lagi benci orang yang berusaha, pandai, tapi yakin dengan pandai dia dan yakin dengan usaha dia. Allah marah. Jadi kita tak boleh yakin dengan usaha pandai kita. Kita berusaha kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Bila Allah suka dengan kita, dia akan beri rezeki kita berkat. Bila dia suka, dia cukupkan rezeki. Banyak, cukup. Sikit pun cukup. Tenang, hati tenang. Buat apa dapat banyak-banyak, tapi hati tak tenang. Hati susah jadi sedih. Sebab
Sebab kita marah keluarga, marah mak ayah, marah mak ayah mertua, semua jadi marah. Makin kerja makin angkuh, macam Firaun. Kerja kuat jadi orang kaya angkuh, macam Qarun. Dulu miskin, Allah beri kaya, terus sombong. Saya penat-penat kerja, tiba-tiba orang nak bagi orang ni, nak bagi orang ni. Sebab tu sedekah yang paling afdal, kata Nabi SAW, sedekah pada ahli keluarga, sedekah pada mak ayah, sedekah pada isteri, sedekah pada anak-anak, sedekah pada keluarga. Rezeki kita jadi berkat, jadi tenang, hati kita jadi lapang. Orang yang kedekut ni, lagi dia kedekut, lagi sempit rezeki dia. Berjimat lain, berjimat untuk diri sendiri, tapi untuk anak, isteri, mak ayah, keluarga, untuk orang Islam, kita untuk kerja dakwah, kita dahulukan duit kita. Jadi baca doa masuk rumah, beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Sahabat tu kata, saya amalkan, masalah hutang saya selesai. Kemudian baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni, dah 4 dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Kemudian baca doa Nabi Yunus AS, setiap kali timpa musibah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi kata ismul azam, sesiapa saja berdoa dengan doa ni, Allah akan lapangkan masalah dia. Jadi bila ada masalah keluarga, hidup, mula-mula tuju Allah. Selain pada Allah tak boleh buat apa. Jangan peduli apa orang nak buat, tuju pada Allah. Terus buat. Hati manusia genggaman Allah, tuju pada Allah. Ada masalah berniaga, dekat diri pada Allah. Bukan sebab berniaga, supaya Allah sayang. Bila Allah sayang, hidup berkat, tenang. Duit belum datang pun hati dah tenang. Projek belum masuk pun hati dah bahagia. Masuk bertambah-tambah bahagia. Sebab bahagia tu Allah yang beri. Selain pada Allah tak boleh buat apa-apa. Jadi kerja, buat tujuannya untuk redha Allah. Buat baik pada orang. Katalah kita kerja, kita belanja orang makan, kita beri orang bekerja kan, bagi sampel percuma, bagi hadiah ni, bagi hadiah, bagi tawaran ni. Kita cuma berusaha untuk Allah suka. Beri hadiah pada orang, bukan supaya orang beli barang kita balik. Buat baik pada orang, buat apa-apa kebaikan pada orang. Jangan niat orang supaya orang balas balik kebaikan kita, jadi rugi. Buat cuma untuk Allah sayang. Sebab hati manusia, hati pelanggan kita pun dalam genggaman Allah SWT. Buat untuk Allah sayang. Pelanggan tu nak beli ke tak nak beli ke, dia nak suka tak suka ke, dia nak komen ke tak komen ke, dia nak dengar ke tak dengar ke, dia nak sokong ke tak nak sokong, tu urusan dia dengan Allah SWT. Urusan kita, kita rapat diri pada Allah. Sama dengan isteri, ada masalah keluarga, suami ada masalah keluarga, ada masalah anak-anak, tuju pada Allah, dekat pada Allah. Yang bagi mereka faham, Allah SWT. Yang bagi mereka faham, Allah. Tapi kalau kita niat untuk makhluk, kita kecewa, kita letih. Orang baca Quran, saya kata, baca surah, tengok anak dah baik ke belum. Tengok anak dah baik ke belum. Baca Quran pun tak khusyuk. Buat sedekah ke orang, lepas sedekah tunggu, tengok kiri kanan. Rezeki berniaga, ramai orang datang ke tak kedai. Tak. Kita buat untuk Allah sayang. Orang beriman, dia tak merungut. Dia kata, bila Allah sayang, dia uji. Bacalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut ikan, dia terus berzikir. Dia tak cari jalan keluar, dia dekat diri pada Allah. Dan dia nangis pada Allah. Dosa saya, Allah minta ampun. Kemudian Nabi Adam AS dicampak dalam dunia, dia tak salahkan Hawa, dia tak salahkan syaitan, degil syaitan, jahat Hawa ni, isteri aku punya pasal ni, tak. Dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia baca doa ni, Allah SWT selesaikan semua masalah dia. Akhirnya dapat jumpa dengan Hawa, tuan-puan dengar, dan mereka menjadi asbab kebaikan. Semua kebaikan, tuan-puan, tersebar hidayat kebaikan dalam dunia ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah doa naik kenderaan tadi. Naik kenderaan dengan syukur, daripada keluar rumah tadi, keluar kaki kini, keluar rumah dengan syukur. Sayyidina Ali duduk kenderaan, baca bismillah, alhamdulillah, kemudian baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kemudian dia buat apa? Dia ketawa, dia senyum lebar, nampak gigi macam Nabi SAW. Pembantu dia tanya, kenapa senyum? Pelik, senyum seorang-seorang. Dia kata, bila kita baca subhanaka inni, aku dengan Nabi SAW,
bila aku tengok Nabi SAW buat perkara yang sama. Sebab Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba ucap ni, Allah kata, hamba aku tahu yang tiada siapa boleh maafkan dia melainkan aku. Baiknya Allah SWT, maha baik Allah, kasih sayang Allah, Rahman Rahim. Bersama mana pun Ghafurur Rahim, sifat Allah SWT pemaaf. Kita buat salah, buat dosa, buat kekurangan, amal banyak kekurangan, tapi dia kata apa? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku menzalimi diri aku. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli, ampun dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada siapa boleh ampunkan aku, maafkan aku melainkan kau. Kita cakap je tu, Allah kata hamba aku tahu tak ada siapa boleh maafkan dia melainkan aku. Baiknya Allah. Terima kasih Allah sentiasa maafkan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-puan boleh dapatkan siap-siap buku tadi. Boleh WhatsApp 0132 tak ingat nama malam ni. 03-29,067. 03-2 yang tu kan? Bukan. 03-2984-984. 03-2984-984. Untuk ceramah boleh jemput 03-255-6423. Boleh insyaAllah tuan-puan. Untuk keluarga sunnah bulan Mac, boleh daftar di keluargasunnah.com. Dan tuan-puan, alhamdulillah, syukur pada Allah, di rumah saya ni ada orang sponsor. Segala puji bagi Allah. Jadi tuan-puan, kalau nak jemput untuk orang buat rumah kontraktor ni, yang saya pernah cerita, jujur, baik, amanah, insyaAllah Allah yang buat semua. Tak tahu lah lepas ni, tapi sebelum ni memang amanah, baik. Boleh hubungilah, boleh WhatsApp kat Facebook dia, ASL Construction. Jadi mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tuan-puan, terima kasih semua. Saya doakan tuan-puan bahagia sampai masuk syurga. Boleh tidur awal, bangun tahajud. Doakan saya, sebut nama. Lagi ramai nama kita sebut, lagi Allah sayang kita. Doa antara yang dimakbulkan, kita doakan untuk orang senyap-senyap. Doa depan-depan pun sunnah. Tapi masa seorang diri tengah malam pun senyap-senyap doakan dia. Itu pun doa makbul. Sebut nama mak kita, isteri kita, anak kita. Ya Allah, ampun dosa saya. Saya sayang dia, anak saya, mak ayah saya dalam kubur. Mak saya Samsina binti Hakim, ampun dosa dia. Allah, saya sayang dia, saya rindu dia. Saya tak sabar nak jumpa dia. Ampun dosa beliau, ya Allah. Ya Allah, ayah saya Ibrahim Liu Yun Pao. Ya Allah, ampun dosa ayah saya. Saya sayang ayah saya. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, ya Allah, ampun dosa isteri saya sayang beliau. Banyak susah payah dia untuk saya siang malam, urus anak-anak tak berhenti-henti. Saya selalu pergi sana sini berdakwah, diuruskan keluarga, uruskan rumah tangga. Dia doa je, nak apa-apa kat rumah semua pakai doa je. Akhirnya Allah bagi juga. Harapkan suami macam tak boleh nak harap sangat, tak ubah-ubahlah rumah ni. Tapi dia doa dengan Allah. Jadi doakan, ya Allah, ampun dosa saya, sayangi dia, saya maafkan malam ni, ya Allah, saya maafkan semua salah silap pasangan saya. Saya bukan suami yang paling baik untuk dia, tapi saya dengar, ya Allah, seorang isteri yang mati dengan kemaafan daripada suami dia dengan keredaan suami dia, wajib syurga untuk dia. Ya Allah, mudah-mudahan itulah kebaikan yang saya nak buat. Saya nak maafkan semua salah silap isteri saya. Saya redha dengan apa segala, walaupun ada kekurangan, kelemahan, saya maafkan semua sekali. Dan ya Allah, ampunkan kekurangan saya pada dia. Ya Allah, beri isi saya syurga Firdaus, beri dia kesihatan, ketabahan, kekuatan, keimanan, keberkatan, ketenangan, supaya dapat bimbing, bantu dalam perjuangan agama, dapat bimbing anak-anak dengan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya sayang anak-anak saya, ampun dosa mereka. Airi Safiyah, Rayyan Huzaifah, Hifah Khadijah, Raikal Ukashah. Jadi kami kedai dan ia hafiz-hafizah, alim-alimah. Ya Allah, saya sayang mereka. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Ya Allah, sayangilah adik-beradik saya, abang kakak saya yang bukan Islam. Ya Allah, berilah hidayat untuk dapat Islam. Adik-adik saya semua sekali, ya Allah, beri hidayat, ampun dosa mereka. Sayangi mereka, anak-anak saudara saya ampunkan. Mak ayah mertua yang sangat saya cintai, yang bersusah payah memberi isteri yang sangat baik untuk saya. Didikan mereka, saya dapat isteri yang salihah, isteri yang bidadari buat diri saya. Kerana mak ayah mertua, ya Allah, ampun dosa mak ayah mertua saya, sayangi mereka. Beri kesihatan, kekuatan buat ayah mertua saya. Beri ketabahan untuk mereka. Dan juga tuan-tuan doakan semua orang. Semua orang yang dengar kita, yang tengok kita, yang lihat kita. Ya Allah, saya bukan orang baik, tapi saya jadi belajar macam Nabi sahabat. Mudah-mudahan orang yang dengar percakapan saya, ya Allah, beri hidayat. Orang yang tengok saya dapat hidayat.
orang yang dengar percakapan saya dapat hidayah. Bertemu di jalan, di bus stop, di stesen bas, di stesen kereta api, di airport, di dalam kenderaan, berselisih ke Petronas, Shell. Jumpa kat mana-mana, ya Allah, beri hidayah kepada mereka. Jadi kita doakan semua dalam dunia dapat hidayah. Wahai Allah, orang-orang yang jauh daripada agama, dekatkan pada agama. Orang bukan Islam, beri hidayah datang pada Islam. Ya Allah, orang-orang yang susah di Aleppo, Syria, Palestin, di Aleppo, Syria, Palestin, di Rohingya. Wahai Allah, ampun dosa, pelihara anak-anak ni semua, sayangi mereka, berkatkan hidup mereka. Si anak-anak ni, ya Allah, bantu mereka. Malam kita doa, ya Allah, semua orang baik, yang tak baik saya bantu, dan ya Allah, mudahkan semua sekali. Jadi tuan-puan, nanti boleh dengar balik daripada mula, dan tuan-puan boleh kongsikanlah doa-doa ni yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah. Doa-doa ni saya semua saya baru baca tadi, muntakhab hadis, dan saya baca daripada hadis-hadis. Tuan-puan boleh amalkanlah. Mudah-mudahan Allah SWT terima malam-malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.